ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini muka surat 187. Kita masih dalam perbahasan kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan lapar yang amat sangat, dalam keadaan cuaca di Madinah terlalu sejuk, dan Sayyidina Ali dan keluarga tidak punya apa yang mahu dimakan. Maka telah kita baca 2 bulan yang telah lalu bagaimana Sayyidina Ali keluar dari rumahnya dan berjalan di sekitar Madinah. Tiba-tiba Sayyidina Ali telah berhenti di sebuah kebun kurma kepunyaan seorang Yahudi. Dan Sayyidina Ali telah melihat kebun kurma itu, dan perbuatannya telah diperhatikan oleh tuan punya kebun, iaitulah tokinya seorang Yahudi. Maka Yahudi itu berdialog dengan Sayyidina Ali, dan Ali menyatakan hasratnya, kalau dapat boleh bekerja dan berilah upah untuk dia melepaskan kelaparan dia yang teramat sangat. Maka Yahudi itu setuju dan membuka pintu pagar kebunnya dan membenarkan Sayyidina Ali untuk bekerja. Itulah yang kita bahas pada 2 bulan yang telah lalu. Dan malam ni kita sambung kisah yang seterusnya.
Kata Sayyidina Ali, fadakhaltu fa'tani dalwahu fakullama naza'tu dalwan a'tani tamrah hatta idham tala'at kafi arsaltu dalwah wa qultu hasbi. Maka masuk aku ke dalam kebunnya, lalu diberikannya kepadaku akan timbanya, supaya aku mencedok air daripada telaga. Maka aku pun mengambil timba itu, dan tampillah aku bekerja. Kata Sayyidina Ali, aku pun masuk, dan benda pertama dia beri aku ialah tugas untuk mencedok air daripada telaga yang ada di dalam kebun itu. Teringat saya bila kita sebut bab telaga ni, teringat saya sekadar kita bahas sikit istilah orang Melayu, telaga mencari timba. Dan inilah yang berlaku di bulan Safar ini. Perkahwinan antara Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita pakai istilah Melayu, pergi cari timba, boleh pakai. Dan ia dibenarkan syarak. Ketika mana Sayyidatina Khadijah menghantar wakilnya Nafisah binti Munabbih untuk berbincang dengan Sayyidina Hamzah dan Abu Talib, di mana Sayyidatina Khadijah telah terbuka hati untuk melamar Rasulullah, menjadikan Rasulullah itu suami. Bukan pihak suami, bukan pihak Rasulullah yang pergi. Kita Melayu lagu itulah, pihak lelaki lah pergi bincang. Dah Sayyidatina Khadijah hantar wakil dia Nafisah binti Munabbih. Setelah Khadijah mendengar cerita-cerita yang baik tentang akhlak Rasulullah daripada pembantunya Maisarah. Nah, orang Arab Maisarah ni lelaki, Melayu perempuan. Tu beza. Orang Arab lelaki Maisarah, kita perempuan, tak apalah. Maisarah tu pembantu Khadijah. So Nabi meniaga, balik report kepada Khadijah, akhlak Nabi begian, menyebabkan Khadijah berbunga hati dia. Maka dia hantar wakil bincang. Wahai dia perempuan, ini dibenarkan syarak. Juga yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sedih tengok anak dia Hafsah kematian suami. Suami Hafsah ni meninggal. Lalu Umar bila dah habis iddah, bercerai mati, dah habis semua, dia pergi jumpa dengan Abu Bakar.
No, bercerai mati, bukan cerai hidup. Maka kita kena faham, selesai habis iddah, barulah Umar pergi jumpa Abu Bakrin. Dan Umar offer Khadijah, offer Hafsah. Tanya pada Abu Bakrin, mahukah berkahwin dengan anakku Hafsah? Pihak perempuan pergi ke lelaki. Boleh. Tetapi Abu Bakrin mendiamkan diri. Sepatah pun tak jawab. Diam. 4-5 kali offer. Diam, tak cakap apa. Tidak, apa pun tidak. Maka Saidina Umar jumpa pula Saidina Uthman. Lalu offer Hafsah kepada Saidina Uthman. Maka Uthman radhiyallahu anhu beri tempoh seminggu. Habis seminggu dia reply, dia respon, dia kata dia tak bersedia. Okey. Beberapa waktu kemudian Rasulullah melamar Hafsah. Rasulullah melamar Hafsah. Bila dah kahwin Nabi dengan Hafsah, barulah Abu Bakrin pergi jumpa Saidina Umar. Lalu beritahu Umar, kenapa dia diam, tak jawab. Sebab dia pernah dengar Rasulullah ingin memperisterikan Hafsah. Dia pernah dengar hasrat Nabi. So istilahnya, takkan nak lawan toki. Gitulah. Istilahnya begitu. So kita nak sebut hukum. Kotlah tengok mana-mana, tengok anak muda azan bagus. Kita pun tengok sempoi budak. Semayang pun tertib dia. Walhal hari tu baru azan pun. Hari tu baru semayang pun kita mana tahu. Bagus punya, tengok-tengok lain jadi. Cek elok-elok. Tapi nak sebut hukum, boleh? Boleh. Cerita telaga tu saya teringat. Telaga cari timbuh. Di mana Sayyidatina Khadijah melamar Rasulullah. Dan ia berlaku bila? Bulan Safar. Ni malam 9 bulan Safar. Maka tak ada sial pada bulan Safar. Tak ada wabak, tak ada bala, tak ada sial pada suara burung. Ni Nabi sebut dalam hadis. Dulu kita mandi Safar. Hebatlah. Berbah-bah turun, Kedah pun turun bi. Berbas-bas mandi Safar. 15 Safar kalau tak silap. Mandi buang sial bunyi pun. Tak ada tuan-tuan. Hari 15 Safar tu di Melaka tu. Dululah. Lembu-lembu akan dihias. Dipakai cantik-cantik pada lembu tu. Dan diminyak badan lembu tu. Cuba baca dalam internet. Apa berlaku pada hari mandi Safar tu. Lembu tu diminyak badan dia. Dan dihias. Belarak. Bandar Melaka tu belarak lembu. Cuma tak cucuh rokok kat lembu. Hak tu. Hak lain semua buat. Jalan lembu. Allah. Bebah-bah pi mandi buang sial. Sekarang tak ada dah. Alhamdulillah. Berkat kesedaran. So tak adalah sial bulan Safar. Nak menikah anak ke, nak buat kenduri kahwin ke, buat pi. Tak ada sial, tak ada apa. Dan bulan Safar, bulan perkahwinan Sayyidatina Khadijah bersama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teringat bab timbun, saya sentuh sikit. Maka aku pun mengambil timbul itu dan tampillah aku bekerja. Maka tiap kali
Aku cedok akan satu timba, diberinya aku upah sebiji buah kurma, sehingga sampai penuh tangan aku dengan buah kurma itu. Lalu aku lepaskan timbanya dan berkata aku kepadanya, hasbi, makna cukup, padalah aku mengambil upah kepadamu sebanyak ini, dapatlah sudah aku memenuhkan perut. Sayyidina Ali pun cedok. Setiap kali satu cedokan, sebiji buah kurma. Untuk bayang, sekali cedok sebiji, sampai kata Ali, penuh dah tangan aku, punya banyaknya cedokan itu. Maka Ali kata, hasbi, cukup dah bagi aku, boleh dah ni, kenyang dah ni. Itu maksud dia. Maka Ali pun berhenti daripada mencedok air di telaga. Fa'akaltuha thumma jara'tu minal ma'i fasharibtu thumma ji'tul masjida fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi. Maka aku pun memakan buah kurma itu kesemuanya. Tak tinggal dah, dia bedai semua. Punya lapak, penuh tangan, letih badan. Sayyidina Ali tibai ke semua buah kurma. Lapar tuan-tuan, jangan cari pasal. Maka aku makan kesemuanya. Kemudian daripada sudah aku makan, aku pun meneguk daripada air itu, lalu aku meminumnya. Ini adab. Baik itu dalam Quran, wakulu wasyarab, makan dulu baru minum. Itu sebenarnya kesihatan bagi kita. Sebab kalau tengah makan minum, rosak perut. Sebaik-baiknya lepas makan dulu, dalam 5 minit atau 10 minit baru minum. Itu paling baik. Tapi tobat lahum tak boleh buat, sebab rokok dah tunggu. Habis makan lagi nak cucuh rokok pula. So tak boleh lambat-lambat. Sebab itu tak elok. Kalau kita boleh buat tengah makan tu, jangan minum. Minum selepas makan. Itulah tata cara makan yang baik. Makan, tengah makan minum, lepas tu makan pula, lepas tu minum lagi, nasi tak habis lagi. Tak elok, rosak badan. Ini dikaji. Begitu Allah Ta'ala aja. Wakulu washrab, makan dan minum, susunan dia di sini. Maka Ali lepas makan, dia meminum air. Kemudian kembali aku datang ke masjid. Tiba-tiba aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya, sedang duduk dalam keadaan lapar. Allah, dah kenyang, bukan patah balik ke rumah lena, hantu kita. Sayyidina Ali patah ke masjid, balik ke masjid, tengok-tengok Nabi duduk dalam keadaan lapar. Allah, nak buat macam mana dah? Kurma dah habis. Kurma dah telan habis. Nabi dalam keadaan lapar, tak upaya. Sebab Sayyidina Ali pun tak perasan bahawa Nabi akan ada di situ. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dan ada pada riwayat yang lain yang diriwayatkan dia oleh Abu Ya'la, kata di dalam riwayatnya, summa ji'tu ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, fajalastu ilaihi fil masjid wa huwa ma'a isabah minas sahabah. Dalam riwayat Abu Ya'la dinyatakan, kemudian daripada sudah aku makan kurma itu dan aku minum air, datang aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Lalu duduk aku bersamanya di dalam masjid itu, padahal ia beserta satu kumpulan daripada sahabat. Di dalam riwayat Abu Ya'la dinyatakan bahawa Sayyidina Ali bila dia patah balik ke Masjidin Nabawi, dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan para sahabat. Sebab itu kalau tuan-tuan muslimah masuk Muzium Madinah, maksud saya Muzium Madinah yang lama, yang ada sekarang ni tu yang baru. Depan Masjid Nabawi tu sebelah kanan, yang tu yang baru bina. Ini yang lama. Saya yang baru tu saya tak masuk lagi. Ini muzium yang lama. Dalam Muzium Madinah ataupun dipanggil muzium, ada dua muzium yang berkembang, dah roboh dah. Pertama dia panggil Muzium Asmaul Husna. Kemudian kita keluar pintu tu, ada satu lagi pintu masuk terus. Dia panggil Muzium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua muzium ni sudah roboh, tak ada dah, lapang. Saya pergi tahun lepas, lapang, tak ada dah. So yang ada muzium yang baru, dan saya tak masuk lagi, tak tahu apa ada dalam. Dalam muzium yang lama, antara yang kita boleh tengok ialah satu papan tanda besar, tulis dalam bahasa Arab, tulis dalam bahasa Melayu, dan tulis dalam bahasa Inggeris. 3 tulisan. Ditulis waktu-waktu, al-waqtu Rasulullah, Nabi ma'as sahabat, Nabi bersama sahabat. Maksudnya Nabi duduk dengan sahabat di dalam Masjidin Nabawi. Ada tak waktu dia? Ada. Ditulis situ. Waktu yang paling lama Nabi akan berada bersama sahabat ialah selepas subuh. Lepas subuh ni paling lama Nabi akan bersama sahabat. Kalau ada sahabat yang bermimpi, cerita, Nabi akan takwil. Kalau sahabat tak ada mimpi, kalau Nabi ada mimpi, Nabi pula cerita. Kemudian Nabi beri tazkirah. Kata Abu Bakrin, sehingga matahari naik. Naik matahari, isyarat dah, terbit matahari, barulah Nabi berhenti kuliah subuh dia. Bila matahari naik, Nabi berhenti dan kami pun bersurat. Itu paling lama Nabi bersama sahabat. Dan paling cepat, paling ringkas ialah selepas solat Isya. Habis solat Isya, sahabat kumpul jumpa Nabi. Tak lama, dalam 2-3 minit, maka sahabat pun bersurai. Nabi pun pulang ke rumah, yang menjadi giliran isteri Nabi pada malam itu, dan sahabat pun pulang ke rumah masing-masing. Maka Zuhur, Asar, Maghrib
Jumpa dah, jumpa. Tapi tidak selama subuh dan tidak pula sesingkat Aisyah. Zuhur, asar, jumpa tapi taklah panjang sampai subuh dan tak pula cepat macam lepas Isyak. Adalah time dia. Maka Ali kata, aku masuk tidak dinyatakan waktu bila dan aku tengok Nabi bersama dengan para sahabat. Baik. Fatala'a alaina Mus'ab ibn Umair fi burdatin lahu marfu'ah bi farwah wa kana an'ima ghulamun bi Makkah wa arfahahu Aisyah. Tiba-tiba, kata Saidina Ali, tiba-tiba nampak pada kami seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama pindah, yakni hijrah dari Makkah ke Madinah, namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dengan memakai satu kain kecil 4 persegi yang adalah kain itu punya bertampal dengan kulit kambing, padahal adalah ia seorang budak yang sehabis-habis sedap duduk di dalam nikmat mewah, cukup segenap perkara padanya lebih daripada mana-mana budak pada masa ia di Makkah, dan sehabis-habis senang lenang sukacita kehidupan cara dunianya. Kata Saidina Ali, tengah-tengah aku pun duduk, tiba-tiba terlihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakai burdah, baju tanpa butak, burdah, yang memakai burdah yang bertampal dengan kulit kambing. Itulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Makkah, dialah pemuda yang paling kaya raya kerana mak ayah dia kaya raya. Dialah pemuda kacak, handsome, segak, dan riwayat menyebut ramai perempuan-perempuan di Makkah bercita-cita nak jadi isteri kepada Mus'ab kerana handsomenya, kacaknya dan kaya raya. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimat. Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya Ashabul Rasul pada jilid yang pertama, kitab tu ada 3 jilid, pada jilid yang pertama ketika membahaskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, menyatakan bagaimana ujian besar yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Dia adalah seorang lelaki anak jutawan Makkah. Bagaimana dia menyembunyikan keislaman dia. Dia masuk Islam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, 60 meter turun Bukit Safa. 60 meter turun Bukit Safa, itulah tapak rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam daripada Bani Makhzum, yakni geng Bani Abu Jahal. Situlah markas Nabi.
Dan situlah Islamnya Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam keadaan sembunyi, mak dia tak tahu, ayah tak tahu. Tiba-tiba Osman bin Talhah telah report kepada ibunya bahawa Mus'ab telah pun beriman ikut agama baru, kata Osman bin Talhah. Makanya dia ditangkap oleh mak ayah dia dan dipasung di sebuah bilik, diikat dia dalam keadaan tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Allahu Akbar. Sehinggalah satu hari dia dapat melepaskan diri daripada kepungan keluarga. Dan waktu dia keluar rumah itulah mak dia lempar pada dia hanyalah sebuah gebang selimut. Mak dia lempar ke wajah, nak ikut sangat Muhammad, ikutlah. Satu sen pun aku tak bagi. Tak ada lah kata lempar tu Mastercard, tak ada lah. Kok bagi Mastercard satu, Visa dua, boleh gagah. Engkau tekanlah mana engkau nak, aku bubuh dah. Dalam tu ada akaun engkau. Kau jangan balik lagi ke sini. Engkau bukan anak aku. Oh, tapi baling gebah selimut dia tidur. Gebah itulah mak dia baling dia dengan penuh kehinaan. Lalu dia keluar ucap selamat tinggal pada mak. Umur dia waktu tu 17 tahun. Gebah itulah dia bawa ke mana-mana. Sampailah ketika berlaku Bai'atul Aqabah al-awwal, iaitulah 2 tahun sebelum Nabi hijrah, berlaku perjanjian di kawasan kita melontar Jamratul Aqabah. Dulu tak macam lah 5 tingkat. Kita pergi tahun 90 lebih, dia dekat bawah aja. Jamarat ni semua kat bawah. Kita turun bas, terus lontar kat bawah. Rapatlah. Dan Jamratul Aqabah tu duduk atas tanah. Sebelah kiri dia ada sebuah masjid kecil. Waktu dulu kita pergi mula-mula tahun 90 lebih, ada sebuah masjid kecil tepi Jamratul Aqabah. Lah dah 5 tingkat, tak nampak dah. Tepi Jamratul Aqabah ada sebuah masjid kecil. Dia panggil Masjid Mubayyi'ah. Di situlah masjid perjanjian. Di situlah Nabi ditemani oleh Abu Bakrin pergi jumpa jemaah haji pada hari-hari tasyrik. Ketika bulan mengambang, Nabi pergi jumpa mereka di Mina dan Nabi ajak kepada Islam. Itu yang Nabi masuk satu khemah, ajak kepada Islam. Saya Muhammad, saya bawa Islam, mari ikut saya. Macam-macam lah jawapan. Sampailah Nabi masuk kepada satu khemah, 12 orang Ansar. Bila Nabi perkenal diri, Ansar tak tunggu dah, mereka terima Islam. 12 orang. Maka sebelum balik, mereka nak balik dah, habis dah kerja haji, cara jahiliah pada waktu itu. Maka Nabi kirim oleh-oleh bawa balik. Nabi kirim Mus'ab bin Umar ikut mereka balik ke Yathrib atau Madinah. Ni jasa besar Mus'ab bin Umar. Dialah perintis, pembuka seruan Islam di Madinah. Mus'ab bin Umar ikut 12 Ansar sampai ke Yathrib. Maka dia mula berdakwah. Bukan sedikit ujian yang dia kena. Dia berjaya
mengislamkan dua pemimpin Ansar yang hebat. Pertama, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Siapa dia Usaid bin Khudair? Kalau tuan-tuan belajar sirah muslimat, belajar sirah atau baca dalam kitab hadis, kita jumpa kisah seorang lelaki yang sedang baca Quran di waktu malam. Tengah-tengah dia baca Quran, tiba-tiba kuda dia merengek di luar rumah. Kuda dia melompat-lompat. Lalu dia rasa tak sedap hati, dia berhenti baca Quran. Diam kuda. Lepas tu dia sambung baca lagi, melompat lagi kuda dia. Dia berhenti baca, kuda diam. Dia sambung bacaan kali ketiga, kuda dia melompat lagi kuat. Dia kata kalau kita Melayu pakai tidur lah tuan, takut. Maka Usaid bin Khudair memberhentikan bacaan dan tidur. Besok pagi jumpa Rasulullah, cerita ke Nabi. Nabi kata, waktu engkau baca Quran, malaikat turun punya mana? Kuda engkau nampak? Allahu Akbar tuan-tuan. Kuda engkau nampak, malaikat turun, tu yang dia melompat. Dan kalau engkau tak berhenti baca sampai pagi, pakai melompatlah kuda sampai ke pagi. Ini Usaid bin Khudair. Hebatnya dia membaca Al-Quran. Malaikat turun waktu dia baca Quran. Dan Mus'ab bin Umar berjaya mengislamkan Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, pemimpin Aus yang cukup haibat, yang kematiannya menggegarkan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Mu'adh yang terkena panah di dalam peperangan Ahzab. Walaupun perang Ahzab tidak bertempur seperti Badar dan Uhud, tetapi panah memanah terlepas jua. Dan apa jadi? Terkenalah panah ke tubuh Sa'ad bin Mu'adh yang membawa kepada kewafatan. Dan di dalam hadis At-Tirmizi, Nabi menyatakan bahawa arasy Allah bergegar dengan matinya Sa'ad. Ini kehebatan Sa'ad. Dan di dalam hadis At-Tirmizi juga dinyatakan bagaimana Rasulullah menyebut 70,000 malaikat mengiringi jasad Sa'ad bin Mu'adh ke Baqi'. Ini Nabi sebut hadis hasan, hadis yang baik. 70,000 malaikat bawa ikut sama iring jasad Sa'ad bin Mu'adh ke Baqi'. Ini kemuliaan. Dan ada satu benda yang kita mesti be aware, hadar. Apa dia? Ketika Nabi menyebut selesai, Nabi mengkebumikan Sa'ad, Nabi tak balik lagi. Nabi duduk di tepi kubur Sa'ad bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi bersabda, sesungguhnya kubur sedang menghimpit Sa'ad. Ni hadis ni hasan At-Tirmizi. Nabi kata sekarang ni kubur sedang himpit Sa'ad, tetapi dia selamat, kata Nabi. Para muhadithin membahaskan hadis ini untuk menyatakan itulah suasana di alam barzakh. Kubur dia tak peduli, kita masuk je dia impit dulu. Kita okey, alhamdulillah. Kerak okey, pergi jawabnya. Na'udzubillah. Jaga. Ini hadis yang hasan yang diterima oleh para muhadithin untuk menyatakan beratnya masuk ke alam barzakh.
bukan cerita main-main. Sa'ad bin Mu'adz pun dihimpit oleh kubur tapi selamat. Setara Sa'ad yang arasy Allah bergegar waktu dia mati pun kubur tak peduli. Maukah kita muslimin muslim? Maka Mus'ab berjaya mengumpulkan 72 orang, dan tahun depan musim haji, yakni setahun sebelum hijrah, berlaku pula Bai'atul Aqabah yang kedua, 72 orang, dan tahun depan tu Nabi hijrah. Mus'ab bin Umar adalah syuhada di medan Uhud. 3 lelaki yang kita bagi salam secara istimewa tu berdiri saja depan makam syuhada. Assalamu alaikum ya Hamzah ibni Abdul Muttalib, Asadallah ammi Rasulullah. Salam atasmu wahai Hamzah, singa Allah dan pakcik Rasulullah. Assalamu alaika ya Abdullah ibni Jahsh, abang ipar Nabi. Assalamu alaika ya Mus'ab ibni Umar. Kemudian barulah kita jamak. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. 3 ni sebut. Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsh dan Mus'ab bin Umar. Dan bagaimana ketika dia mati syahid di dalam peperangan Uhud, itulah yang menyebabkan Nabi terlalu sedih. Dan insya-Allah nanti kita akan lihat tangisan Rasulullah dalam hadis yang seterusnya. Saya kena berhenti awal sebab saya nak raih toke nasi kandak lagu. Sagiang pak marah kat aku. Saya tanya Ustaz Bashir pukul berapa? 9.30. Dia kata 9.30. Sampai habis makan tu 9.30. Akang kata saya tak bagi ruang pula. Saya berhenti. So tuan-tuan nak pilah makan. Dan Islam aja kalau diundang, penuhilah undangan. Siapa nak pilah. Tapi adab kita begitu. Ada yang tak berapa minat, ada yang minat, terpulang. So dia buat kenduri dekat depan sebelah kedai tayar. Sebelah kedai tayar depan nasi kandar lagu. Kata Cikgu Omar, bagus punya pining mai. Saya pun tak tahulah. Saya pun tak makan lagi. Mana nak sebut, saya bagi peluang untuk tuan-tuan pergi dan raikanlah. Orang dah jemput, kita raikan. Wallahu a'lam. Nanti kita jumpa bulan depan dan kita akan lihat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.